ianya merupakan satu pelaburan kritikal. Jangan berkira-kira sangat untuk membangunkan ahli pasukan, dampingi mereka, engage mereka, jadikan mereka orang yang penting dalam perbincangan kita untuk menyelesaikan pelbagai masalah perniagaan. Ini akan memperkuatkan lagi kesetiaan mereka kepada perniagaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Persoalan besar di kalangan usahawan, adakah perbelanjaan untuk melatih dan membangunkan ahli pasukan, kos ataupun pelaburan? Ini satu benda yang biasa saya jumpa di kalangan para usahawan, kerana di dalam menjalankan perniagaan kita tidak boleh lari daripada membentuk satu pasukan yang mantap, dan kita kena sentiasa membawa masuk bakat-bakat baru, membangunkan bakat-bakat yang sedia ada. Jadi ini semua melibatkan kos yang tinggi dan juga perbelanjaan yang besar, terutama apabila kita nak meningkatkan lagi kemampuan mereka dari segi ilmu, dari segi kemahiran, memperbetulkan nilai yang ada dalam jantung hati mereka. Jadi ini semua menjadi satu persoalan besar kepada usahawan, kerana kadang-kadang ahli pasukan yang telah mereka bentuk, bimbing dan bangunkan itu bekerja dengan tempat lain. Jadi kadang-kadang timbullah persoalan, adakah perlu untuk aku bangunkan ahli pasukan aku, dan adakah ini sebenarnya satu pelaburan, adakah ini kos, sebab kos akan menyebabkan keuntungan perniagaan menjadi lebih kecil. Jadi saya nak mulakan dengan satu cerita yang saya alami sendiri semasa saya tubuhkan firma perakaunan saya puluhan tahun yang lalu lah. Jadi masa saya tubuhkan firma perakaunan, tentunya saya memerlukan bakat-bakat baru, bakat-bakat yang cemerlang. Jadi saya pun memberanikan diri menawarkan gaji yang lebih tinggi supaya saya dapat menarik graduan-graduan yang tinggi pencapaian mereka semasa di universiti. Dan apabila mereka masuk, tentunya kita melatih mereka, membimbing mereka, membangunkan mereka agar mereka mendapat ilmu yang bertambah, kemahiran yang sentiasa berkembang, nilai profesional yang makin mantap, dan ini menyumbang kepada perjalanan perniagaan. Ini menyumbang kepada perkembangan perkhidmatan yang boleh kita tawarkan kepada pelanggan, kualiti perkhidmatan kita, dan firma saya mendapat manfaat. Tapi apabila seorang demi seorang mereka meninggalkan firma saya, mereka masuk ke dalam sektor korporat, mereka bekerja dengan firma-firma lain, jadi saya pun tertanya-tanya juga, adakah ini merupakan satu perkara yang berbaloi untuk kita buat, laburkan duit kita untuk bangunkan mereka, ataupun baiklah kita hanya ambil kaki tangan yang bagus begitu saja dan biarkan mereka membangunkan diri mereka dengan sendiri. Jadi apa yang telah saya buat, saya mendapat kesedaran bahawa macam mana kita usahakan pun tak semua orang akan bekerja dengan kita di atas pelbagai sebab. Dan sebab yang paling mudah ialah mereka rasa mereka nak mendapat pengalaman yang baru. Jadi macam mana kita buat pun, hakikatnya kita tidak dapat merantai kaki mereka di dalam perniagaan. Tetapi apa yang saya buat ialah saya mengubah pendekatan saya di dalam melatih dan membangun ahli pasukan. Saya mengambil sikap bahawa apabila mereka masuk dan bekerja di dalam firma saya akan latih mereka dengan cara yang terbaik. Saya akan bangunkan mereka agar mereka menjadi ahli pasukan yang benar-benar mantap, mampu memberi perkhidmatan yang baik kepada para pelanggan. Tetapi sekiranya mereka memilih untuk meninggalkan firma, bekerja dengan tempat lain, mereka akan menjadi duta-duta firma saya kepada
syarikat-syarikat yang menjadi majikan mereka. Dan ini ternyata terbukti kerana apabila majikan-majikan baru mereka sedar mereka ini merupakan kaki tangan yang bagus, dilatih dengan mantap, mereka akhirnya nampak bahawa firma saya mempunyai satu keistimewaan, mempunyai satu kekuatan dan ada di antara mereka yang menjadi pelanggan firma saya pula. Jadi kepada para usahawan di luar sana, sekiranya anda menghadapi dilema bahawa kos yang dibayar untuk membangunkan ahli pasukan ini kadang-kadang bukan sahaja besar tapi menyebabkan keuntungan kita terkesan, tapi kita kena tengok gambaran yang lebih besar bahawa dengan mempunyai kaki tangan yang terlatih, yang mahir, yang mempunyai ilmu yang cukup, yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mereka bukan sahaja dapat menjalankan kerja-kerja mereka pada hari ini dengan lebih berkesan, dengan lebih cekat, malah mereka akan menyumbang kepada perniagaan. Mereka lah yang akan membantu kita untuk memperbesarkan lagi perniagaan daripada apa yang ada pada hari ini. Kerana apabila mereka mempunyai kemampuan yang lebih, mereka boleh menyumbang dari segi pembangunan strategi, mereka boleh menyumbang dari segi menjadikan kaedah operasi kita lebih cekap, kos kita lebih rendah, kepuasan pelanggan lebih tinggi. Mereka boleh memperbesarkan lagi pasaran kita dengan memberikan perkhidmatan baik pada pelanggan. Pelanggan yang gembira tentunya akan menceritakan tentang kebaikan kita kepada rakan-rakan mereka di dalam pasaran yang kita sasarkan. Jadi ini semua secara keseluruhannya merupakan satu pelaburan penting, walaupun pada hakikatnya ianya merupakan kos perniagaan. Ini saya nak kena bincang juga dari segi pelaburan dengan kos ni. Memanglah dari segi perakaunan, disebabkan prinsip-prinsip yang diguna pakai, kos yang kita bayar untuk melatih dan membangunkan ahli pasukan dikira sebagai kos perniagaan. Kos ini ditolak daripada jualan kita dan akhirnya akan memberi kesan pada keuntungan kita. Tetapi ahli pasukan kita yang dilatih, yang dibimbing, yang dibangunkan akan mempunyai keupayaan yang lebih tinggi untuk menyumbang kepada perniagaan. Jadi keupayaan yang lebih tinggi ini sebenarnya merupakan objektif pelaburan. Kita melabur dalam sebuah kilang supaya kilang itu dapat mengeluarkan barangan-barangan yang kita jual kepada pelanggan. Maknanya kita melabur dalam kapasiti pengilangan. Jadi sekiranya apabila kita membina kilang, membeli jentera, itu dianggap sebagai pelaburan. Mengapa pula apabila kita melatih, membimbing dan membangunkan ahli pasukan, itu dianggap sebagai kos. Jadi dari segi perniagaan, kita kena anggap bahawa ini juga pelaburan yang kita buat yang akan memberikan pulangan kepada perniagaan. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadilah ya, pulangan itu datang dalam bentuk kerja yang lebih berkualiti, kerja yang lebih berkesan, kos yang lebih rendah dan tambah nilai dalam pelbagai aspek perniagaan yang akan memperkukuhkan perniagaan. Jadi apabila ini berlaku, tentunya satu perkara lagi ialah kita kena sentiasa mendampingi pekerja-pekerja yang terlatih ni. Ini sekarang ni dalam bahasa sekarang dipanggil kena ada engagement dengan ahli pasukan kita supaya mereka berasa mereka dinilai tinggi oleh kita, dapat menyuarakan hasrat hati mereka, dan kita kena pandai-pandailah melayan mereka agar bukan saja mereka cemerlang tapi tumbuh di dalam jantung hati mereka kesetiaan kepada perniagaan kita. Namun kita kena ingatlah sebagai manusia, mereka juga ada hasrat diri masing-masing dan ada kalanya hasrat itu hanya dapat mereka capai dengan berhijrah keluar daripada perniagaan. Jadi dalam topik latihan, bimbingan dan pembangunan ahli pasukan ni, pada pandangan saya ianya merupakan satu pelaburan kritikal. Jangan berkira-kira sangat untuk membangunkan ahli pasukan, dampingi mereka, engage mereka,
jadikan mereka orang yang penting dalam perbincangan kita untuk menyelesaikan pelbagai masalah perniagaan. Ini akan memperkuatkan lagi kesetiaan mereka kepada perniagaan kita, tetapi sekiranya mereka meninggalkan perniagaan kita, mereka akan menjadi duta-duta terbaik kita yang insya-Allah akan membantu untuk memperbesarkan lagi perniagaan yang kita bina selama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Puak Nidin ini, sebar luaskan lagi lah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda. Ajak mereka untuk subscribe channel kami, ajak mereka untuk tonton pelbagai video yang ada di sini di dalam topik-topik ekonomi dan bisnes yang tujuannya ialah untuk memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita berdasarkan ilmu dan juga tips-tips perniagaan yang boleh diguna pakai di lapangan. Jadi semoga ini membantu anda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.